Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda masih menonton kami di saluran 501 mengikuti perkembangan dari masa ke semasa Buletin Awal Nihas Nahas MH17. Saya Karunisa Kasnun menggantikan rakan setugas Malisa Sahari yang bersiaran langsung sejak daripada pagi tadi. Baik, kita tahu hari ini masuk hari ketiga Nahas MH17 dan pastinya ahli keluarga serta waris mangsa Nahas tersebut masih sukar untuk mengawal emosi mereka. Kini beberapa lagi keluarga mangsa berada di Hotel Marriott di Putrajaya dan untuk mengetahui keadaan emosi keluarga mangsa bersedia di talian bersama kami ialah Timbalan Pengerusi Pasukan Intervensi Krisis Malaysia, Dr. Abdul Jalil Hassan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama kami di Buletin Awal Nihas ini, Doktor. Ya, saya. Okey, Doktor, kita tahu hari ini masuk hari ketiga Nahas dan Doktor dilaporkan berada bersama ahli keluarga sejak daripada hari pertama lagi, Doktor. Dan menyentuh dalam konteks ini, bagaimana Doktor melihat keadaan ahli keluarga mangsa dari segi, khususnya dari segi emosi mereka, Doktor? Okey, kebanyakannya boleh menerima situasi ini dengan baik. Kita melihat walaupun insiden ini hampir sama dengan apa yang berlaku pada insiden 370, tetapi 370 itu kita tidak ataupun belum mendapat jawapan yang pasti. Tetapi bagi insiden MH17, kita telah mempunyai jawapan yang pasti berhubung dengan apa yang telah berlaku. Semuanya dalam apa jua kejadian sebegini, perasaan sedih, terkejut, itu adalah perkara yang akan berlaku. Dan kita melihat penerimaan itu telah pun semakin baik. Kita pun bersyukur kerana pihak pemimpin negara juga telah turun untuk bertemu dengan ahli keluarga, dan itu sebenarnya banyak memberi sokongan emosi juga selain program-program yang kita dah laksanakan di peringkat psikologi ini. Difahamkan juga, Doktor, ada beberapa NGO yang turut sama membantu dari segi khidmat kaunseling dan sebagainya. Jadi apakah antara usaha yang telah dilakukan untuk mengawal emosi mereka ini, Doktor? Baik, peranan kita masih lagi sama. Kita memberikan professional psychological support pada ahli keluarga penumpang. Jadi kita di sini terdiri daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Perkhidmatan Awam di bawah MCIT dan juga daripada Persatuan Kaunseling Malaysia. Dan kita bergabung untuk bertugas di sini dalam menangani isu. Dan bagi tujuan mendapatkan perkhidmatan kita, sebenarnya kita bersama dengan caregivers yang telah disediakan oleh pihak MAS, di mana sekiranya kita dapati ataupun caregivers mendapati NOK ataupun next of kin ini memerlukan perkhidmatan, kita akan dimaklumkanlah untuk memberi perkhidmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita juga dalam proses membuat pemerhatian dan pemantauan, sekiranya kita dapati ada di kalangan ahli keluarga yang memerlukan bantuan atau perkhidmatan, dan kita akan approach ahli keluarga terbabit lah. Dan yang kedua, tadi kita ada lawatan daripada Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana Menteri sendiri telah memberitahu kepada waris penumpang sekiranya selepas 3 hari ini mereka mengalami rasa tertekan, ingin bercerita, ingin berkongsi perasaan dan sebagainya, mereka boleh memohongi terus dengan pihak kaunselor yang bertugas di sini, ataupun sekiranya mereka tidak berada di hotel, mereka boleh menghubungi pihak kaunselor kami yang berada di setiap daerah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ataupun kalau kita mempunyai maklumat, kita akan juga approach ataupun hadir ke rumah ataupun di premis keluarga penumpang di mana yang lebih menyesuaikan untuk ahli keluarga penumpang. Doktor, mungkin Doktor boleh kongsi sikit, kita mengambil contoh macam seperti yang Doktor katakan, lebih kurang sama seperti kejadian yang berlaku MH370. Adakah keluarga-keluarga ini memerlukan peneman yang sepenuh masa seperti yang kita sama-sama cakap mengenai pengalaman yang berlaku pada MH370 yang dahulu? Adakah keluarga ini memerlukan teman yang sepenuh masa untuk pakar kaunseling untuk berada bersama mereka, Doktor? Okey, baik. Pertama, kita sediakan sini untuk 24 jam, tetapi kita dapati bagi kes MH370 ini sebelah malam itu kita sediakan perkhidmatan on call. Sekiranya mereka memerlukan, mereka boleh menghubungi nombor line telah kita sediakan. And then bagi pagi daripada pukul 7 sehinggalah pukul 10 malam, kita menyediakan pegawai-pegawai lah di hotel. Jadi kita melihat kebanyakan ahli keluarga cuma memerlukan sokongan-sokongan tambahan lah.
sebab kita melihat ini ahli keluarga penumpang sendiri di kalangan keluarga mereka memberi support sistem yang cukup kuat, di mana masing-masing telah kumpul memberi sokongan antara satu sama lain, dan itulah sebenarnya merupakan kunci kepada kekuatan masing-masing. Kita cuma buat pemantauan dan kita memberi initial support peringkat awal. Untuk masuk ke sesi counselling bersih itu belum lagi. Kita belum lagi sampai ke peringkat itu. Ya. Okey, baik, terima kasih doktor. Sama-sama kita terus berikan sokongan kepada keluarga mangsa-mangsa yang terlibat. Terima kasih doktor kerana sudi berkongsi bersama kami di Bulletin Awal ini.